Penduduk di daerah Maran mendapat peruntukan sebanyak 11 menara baharu termasuk 88 stesen pemancar yang akan dinaik taraf bagi memastikan perkhidmatan internet di daerah tersebut akan terus bertambah baik. Kesemua pelaksanaan usaha ini dirancang di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela yang dilaksanakan secara bersama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dengan Kerajaan Negeri Pahang. Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, beliau akan memastikan pelaksanaan jendela di Negeri Pahang termasuk di daerah Maran ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin dan berjalan lancar serta siap pada masa yang ditetapkan. Katanya beliau dimaklumkan oleh pengarah SKMM Pahang, Tuan Haji Muhammad Faizal Muhammad Nur yang turut melaporkan perkara sama dalam mesyuarat jawatankuasa kerja dan tindakan daerah Maran baru-baru ini, di mana sehingga kini satu menara yang terletak di Kampung Embun telah pun siap dan beroperasi sejak Jun 2021 lalu. Beliau berkata sebanyak 17 stesen pemancar juga sedang dan telah siap dinaik taraf melibatkan beberapa kampung seperti di kawasan Felda Jengka, Felda Kampung New Zealand, Kampung Lubuk Paku dan Taman Shah Bandar. Pelaksanaan baki 10 menara dan 71 stesen pemancar lagi sedang dilaksanakan berperingkat dan ianya dijangka siap sepenuhnya apabila fasa 1 jendela siap pada penghujung tahun 2022. Selain daripada perkhidmatan internet tanpa wayar, pada masa yang sama projek menaik taraf internet talian tetap juga sedang dilaksanakan di mana sebanyak 6,633 premis di Maran akan dilengkapkan dengan rangkaian gentian optik bagi membolehkan perkhidmatan internet berkelajuan tinggi diberikan. Katanya penduduk di daerah Maran dijangka akan dapat menikmati perkhidmatan internet jalur lebar lebih baik apabila pelaksanaan semua inisiatif fasa 1 pelan jendela ini siap sepenuhnya pada penghujung tahun 2022 nanti. Unit Penguatkuasaan Negeri Pahang UPNP berjaya mengesan dan menggagalkan perlombongan di Syaki Haram atas tanah kerajaan terpencil di Kampung Keledek, Mukim Batuyun, Lipis kemarin. Yang Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail dalam laman Facebooknya mengucapkan tahniah kepada UPNP kerana kejayaan berkenaan. Ucapan tahniah juga kepada Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak yang sanggup turun padang menyertai operasi risikan yang dilakukan sehari sebelumnya. Semasa anggota-anggota UPNP memasuki kawasan, tiada sebarang aktiviti dilakukan tetapi mendapati terdapat kesan aktiviti di Syaki melombong. Beliau berkata hasil operasi tindakan sita diambil meliputi sebuah jengkaut, sebuah lori, sebuah generator, sebuah pam air dan 2 buah motosikal. Katanya di bawah Seksyen 158 Enakmen Mineral Negeri Pahang 2021. Katanya di bawah Seksyen 158 Enakmen Mineral Negeri Pahang 2001, jika notis sitaan dituntut oleh pelombong di Syaki Haram serta sabit kesalahan, boleh dikenakan tindakan tidak melebihi RM500,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya. Sekiranya notis sitaan tidak dituntut pula, Seksyen 141 enakmen yang sama ditetapkan bahawa proses pelucutan benda-benda yang disita boleh diambil. Sepanjang tahun 2021 ini, UPNP berjaya menyita 27 buah jentera excavator, 26 buah lori, 24 pam air, 3 palung, 5 set mesin pemecah batu, 3 buah motosikal, 1 set pengesan logam dengan anggaran keseluruhan kira-kira RM2.2 juta. Kegigihan adik Haifa Adni Nasaruddin, 12 tahun dari Sekolah Kebangsaan Jerantut Jaya di sini membuahkan hasil apabila dinobatkan sebagai Johan pertandingan pidato rukun negara Piala Pusingan Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Melaka peringkat kebangsaan baru-baru ini. Menurut guru pembimbing dan jurulatih pidato Sekolah Kebangsaan Jerantut Jaya, Cikgu Sa'diah Muhammad Rais, adik Haifa pada awalnya ragu-ragu apabila dipilih sebagai peserta pertandingan pidato kerana ia merupakan pengalaman baru buatnya. Namun katanya atas bimbingan dan usaha gigih, adik Haifa berjaya dipilih sebagai Johan dalam pertandingan tersebut. Dia seorang yang sangat gigih. Dia cepat menghafal satu. Kemudian dia sangat gigih. Dia
tak mudah mengalah dengan keadaan situasi. Dia tak pernah kata tak naklah cikgu, susahlah cikgu, tak pernah. Dia gigih, dia nak juga. Beliau berkata adik Haifa merupakan seorang pelajar yang aktif sejak awal persekolahannya lagi dan aktif melibatkan diri dalam pelbagai pertandingan di peringkat sekolah dan negeri sejak prasekolah lagi. Sementara itu, adik Haifa berkata penglibatan dalam pertandingan tidak mengganggu tumpuannya dalam pelajaran. Sebaiknya beliau membahagikan masa antara waktu belajar, waktu latihan dan waktu mengisi masa lapang. Bukan mengganggu lah, tapi susah lah untuk kita concentrate ke belajar, lepas tu nak kena berlatih. Tapi saya still akan bahagikan masa untuk waktu belajar, waktu berlatih and waktu tengok hiburan apa semua tu lah. Adik Haifa yang bercita-cita ingin menjadi pensyarah apabila dewasa kelak tidak menafikan minat terhadap penggunaan gadget tetapi masih dalam kawalan dan tidak sampai mengabaikan pelajaran. Apabila ditanya mengenai minat, adik Haifa meminati seorang YouTuber yang sering beliau ikuti di YouTube kerana video yang dihasilkan banyak memberi motivasi dan pemangkin semangat untuk terus positif dalam menempuh apa jua cabaran.